Koperasi kita sedia maklum dari tahun 1971 sehingga 2021. Esok 12 Mei merupakan jubli emas 50 tahun angkasa. Jadi hari ini kita akan bercakap bagaimana peranan angkasa dalam membantu golongan sasar seperti B40 dalam menepani cabaran pandemik COVID-19. Jadi untuk kita membicara perkara ini dengan lebih lanjut lagi, kita perkenalkan tetamu bersama kita pada hari ini iaitu Dato' Abdul Fattah Abdullah, Presiden Angkasa merangkap Presiden ASEAN Cooperative Organization ACO. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Dato'. Kita sedia maklum dalam tempoh pandemik COVID-19 ini ramai yang mengalami kesusahan, mengalami cabaran yang cukup besar dalam tempoh ini. Jadi mungkin untuk permulaan ini Dato' boleh kongsikan peranan sebagai angkasa sebagai platform terbaik untuk membantu golongan sasar ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nak ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan banyak terima kasihlah kepada pihak RTM khususnya Selamat Pagi Malaysia yang sentiasa memberi ruang untuk kami di Angkasa dan juga gerakan koperasi untuk bersiaran bagi memperkenalkan peranan, tugas dan tanggungjawab yang dimainkan oleh gerakan koperasi. So dalam konteks ini Angkasa. Jadi berbalik tentang persoalan di mana bila berlaku khususnya pandemik ini yang menyebabkan ramai terdiri daripada ahli-ahli koperasi rakyat Malaysia, terutama sekali mereka yang di dalam golongan B40 terkesan. Seperti mana yang sedia maklum, memang gerakan koperasi itu sendiri memang dianggotai oleh majoritinya ahli-ahli yang terdiri daripada golongan B40 kerana mereka ni adalah merupakan golongan yang memerlukan kerjasama ataupun saling bantu di antara satu sama lain. Dan biasanya orang yang pendapatan tinggi ataupun yang kaya ini tak minat berkoperasi kerana dia boleh menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi dalam konteks ini koperasi seharusnya bertanggungjawab dalam angkasa memanglah melihat bahawa masalah yang dihadapi oleh ahli-ahli yang terdiri daripada B40 ini adalah masalah gerakan koperasi sendiri dan kita kena cari jalan macam mana nak membantu. So dalam konteks ni angkasa khususnya dan juga gerakan koperasi merangka ataupun mengadakan plan strategik bagi memberi ruang kepada ahli-ahli yang terlibat dalam terkesan akibat daripada pandemik ini untuk menjadi jalan untuk menggerakkan perniagaan, sama ada perniagaan berniaga bersama koperasi ataupun berniaga secara atas kapasiti individu atau kapasiti peribadilah masing-masing. Dan koperasi biasanya akan membantu membiayai aktiviti perniagaan buat permulaan menerusi sama ada pinjaman mudah ataupun yang lebih popular dengan mikrokredit antara RM5,000 ke RM10,000 kerana kita tahu perniagaan untuk yang diusahakan oleh golongan B40 ini adalah perniagaan yang secara kecil-kecilan. Dan selain daripada itu juga kita mengharapkan ataupun peninggalkan khususnya mereka-mereka B40 yang belum menjadi ahli koperasi supaya menggunakan koperasi sebagai platform untuk memulakan perniagaan. Kerana baru-baru ini kerajaan menerusi Kementerian Pembangunan Usahawan Yang Berhormat Menteri telah membentangkan pindaan Akta Koperasi 1993 di mana penubuhan koperasi dipermudahkan. Kalau sebelum ni nak tubuh koperasi kena ada 50 orang. Kali ini 20 dah cukup. Dan dalam kes-kes tertentu dengan kebenaran ataupun special approval daripada Yang Berhormat Menteri, 5 orang boleh tubuh koperasi. Ini pertama sekali koperasi yang 5 ni koperasi yang terdiri pada golongan tertentu lah yang seperti profesional, katalah accountant. Ada 5 orang dia boleh pakai tubuh koperasi tapi dengan mendapat kebenaran dulu daripada Yang Berhormat Menteri untuk menubuhkan. Kalau tidak dia kena pakai kaedah yang asal di mana sekarang ni 20 boleh ditubuhkan koperasi. Jadi kita menggalakkan supaya pertama sekali golongan B40 yang nak memulakan perniagaan, kalau mereka belum ada koperasi, menggunakan koperasi sebagai platform ataupun nak start up bisnes gunakan koperasi lah. Kerana kita tahu dengan berkoperasi mereka bergerak secara jemaah. Jadi kita tahulah individu mungkin tak ada kemampuan tapi barangkali dengan kumpulan yang mengandungi 20 orang, okey, sudah tentulah mudah untuk menjalankan perniagaan. Pertama sekali dia boleh modalnya besar berbanding dengan individu dan juga kepakaran, pengalaman dan pengetahuan mungkin boleh digabungkan daripada itulah.
Oh, cukup penerangan yang cukup baik sekali dalam kita memahami prinsip koperasi dalam membantu golongan sasar ini. Mungkin Datuk sebagai kita lihat sebagai badan puncak gerakan koperasi negara, bagaimana Angkasa berperanan melalui koperasi membantu bukan sahaja membantu isu kos sara hidup dalam masyarakat golongan sasar ini, malah juga membantu dalam pembangunan sosioekonomi masyarakat sejak dari dahulu lagi sehingga kini, Datuk. Okey, bila kita bercakap tentang koperasi, dia ahli koperasi ini dia boleh mendapat beberapa faedah lah bila dia terlibat dalam koperasi. Pertama sekali, koperasi secara nature-nya ialah aktiviti yang diwujudkan adalah tujuan untuk memberikan perkhidmatan kepada ahli. Itu satu. Jadi biasanya perniagaan yang diwujudkan oleh koperasi adalah perniagaan yang akan digunakan ataupun yang akan dinikmati oleh ahli koperasi. Yang ini ahli koperasi berkenaan akan mendapat perkhidmatan dan juga barangan yang ditawarkan oleh koperasi dengan harga yang lebih kompetitif. Itu satu. Selain daripada itu, ahli koperasi berpeluang untuk menikmati dividen daripada saham yang dilabur sebagai pemegang saham ataupun ahli kepada koperasi itu. Dan dalam masa yang sama juga mereka juga boleh bekerja dengan koperasi berkenaan menerusi aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh gerak koperasi, aktiviti ekonomi. Sebagai contoh, katalah koperasi menjayakan projek tanaman, buah-buahan sebagai contoh. Jadi ahlinya selain daripada menikmati dividen hasil daripada jualan projek itu, juga mereka boleh mendapat upah sebagai pekerja dengan di ladang yang berkenaan. Ini antara manfaat yang boleh didapat oleh ahli koperasi lah. Dan dalam masa yang sama juga mereka juga boleh meluaskan pasaran dengan mewujudkan jaringan bersama dengan koperasi-koperasi yang lain yang memerlukan produk atau perkhidmatan demikian, sedangkan koperasi berkenaan tidak mengeluarkan produk demikian. Jadi ini kerjasama atau collaboration yang perlu ada di antara antara koperasi dengan koperasi. Ini sejajar dengan salah satu daripada prinsip koperasi, itu collaboration di antara koperasi dengan koperasi, collaboration antara ahli dengan ahli koperasi. Ini dia punya manfaat yang boleh dinikmati oleh ahli koperasi. Selain daripada tadi, kalau yang tak aktif ataupun yang setakat, dia boleh juga dapat manfaat dari segi pulangan ke atas saham ataupun yuran ahli lah. Okey, itu antara kelebihan yang dinikmati oleh ahli koperasi. Bagaimana kita mendepani cabaran pandemik COVID-19 dari segi kesukaran perniagaan. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga, Datuk, berkenaan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Angkasa sendiri. Okey, dalam konteks secara umum, bila sebut tentang apakah strategi yang dibuat oleh Angkasa sebagai organisasi, tadi Angkasa sebagai badan induk, ini Angkasa sendiri sebagai organisasi perniagaan. Jadi kerajaan telah memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada gerakan koperasi untuk membantu kerajaan menawarkan produk dan perkhidmatan yang kompetitif harga kepada rakyat Malaysia dalam konteks supaya boleh membantu menawarkan produk yang lebih murah berbanding yang sedia ada. Dalam konteks ini, Angkasa telah bersama-sama dengan koperasi termasuk Suruhanjaya Koperasi, Kementerian Pembangunan Usahawan, menggerakkan pengaktifan lebih kurang 3,000 kedai-kedai runcit koperasi untuk menjual barang-barang asas ataupun yang kita panggil program BA100, memasarkan barang-barang keperluan harian dengan harga yang kompetitif. Kita boleh buat demikian kerana kita mempunyai segmen yang besar, kerana kita ada 6 juta ahli koperasi, ada 14,000 koperasi, dan 6 juta ahli koperasi ini hampir 20% pengguna di Malaysia adalah merupakan ahli koperasi. Jadi dengan kita boleh membeli secara pukal barang yang berkenaan, dan untuk memastikan barang ni didapat dengan harga bekalan yang lebih murah, kita juga cuba mengurangkan peranan orang tengah dengan menggunakan digital platform. Maksudnya daripada pengguna dia boleh order barang secara online, dan daripada kedai runcit order barang kepada pepakai pun secara online. Iaitu daripada peruncit kepada
pembekal kepada peruncit, kita perkenalkan program digital platform yang dikenali sebagai GMAT Base, dan daripada peruncit kepada pengguna dikenali sebagai GMAT Shop. Jadi ini cara strategi. Sebab kita kata selain daripada itu, koperasi tidak boleh lari daripada untuk transform. Kita kena sesuai keadaan dengan teknologi yang ada sekarang. Kalau tidak, gerakan koperasi akan ketinggalan. Ada orang tanya kenapa ada masih kenapa perlu maintain lagi outlet iaitu kedai runcit. Pada kita ini penting kerana kita nak pastikan survival 3,000 gerakan koperasi yang terlibat dalam projek TAN ni ada. Kalau tidak akan kalau menerusi program B2C iaitu daripada pembekal kepada pengguna, ianya akan memberi kesan yang tak baiklah. Sebab kita tahu kedai runcit ni menawarkan peluang pekerjaan. Sebab kita jangkakan kalau kita boleh berjaya sepenuhnya menerusi program BS100 ni, kita akan mewujudkan sekurang-kurangnya lebih kurang dalam 30,000. Satu kedai akan perlukan 10 orang pekerja, 30,000 orang pekerja yang terdiri daripada kaki tangan kedai yang berkenaan. Masuklah peluang kepada ahli-ahli koperasi dan juga anak-anak ahli koperasi bekerja di situ. Dan oleh kerana kita juga menggunakan pengantaran secara terus ke rumah ataupun barang boleh ambil di kedai oleh pembeli, juga kita memerlukan rider. Rider jumlah sekurang-kurangnya ada 10,000 orang. Ini peluang-peluang yang sedang dilaksanakan kerana tiap-tiap kedai sasaran kita pada 1,000 orang pengguna dan 1,000 orang akan berbelanja sekurang-kurangnya RM200 sebulan. Itu sasaran yang kita. Kita dah sedia maklum bahawa pelbagai strategi dan program inisiatif telah dilaksanakan oleh Angkasa untuk memperkasakan lagi koperasi ini. Mungkin untuk ruang yang sedia ada ini, Datuk, mungkin boleh kongsikan kepada penonton bagaimana peranan mereka khususnya ahli-ahli koperasi untuk membantu membeli barangan-barangan jualan BA100 di tempat-tempat koperasi dan juga sempena Jubli Emas 50 tahun ini, Datuk. Mungkin ada ucapan sendiri daripada Datuk. Okey, dia dalam prinsip koperasi, ahli koperasi mesti aktif menjayakan aktiviti koperasi, aktiviti ekonomi koperasi. Jadi dalam konteks ini memang sepatutnya tidak timbul soal masalah pelanggan untuk setiap perkhidmatan yang ditawarkan oleh koperasi. Dalam konteks ini ahli koperasi mestilah setia ataupun sentiasa bersama-sama menjayakan program yang dibuat oleh koperasi. Jadi kita harap pengguna ahli-ahli koperasi yang mestilah menjadi pengguna tetap, pengguna yang kekal kepada perkhidmatan koperasi masing-masing. Kalau ini dapat dijalankan, insya-Allah survival koperasi dapat kita pertahankan. Jadi sempena dengan besok, insya-Allah Angkasa akan berusia 50 tahun dan 50 tahun ni bukan saja dewasa tapi dah matang. Jadi saya mengambil peluang ini untuk menyeru utama sekali ahli-ahli koperasi, khususnya ahli-ahli koperasi yang koperasi dia menjadi ahli Angkasa lebih pada 10,000 daripada 14,600 ni, untuk terus bersama-sama memberi sokongan pada usaha-usaha yang sedang dilaksanakan oleh Angkasa untuk membawa gerakan koperasi ke mercu kecemerlangan yang lebih lagi pada masa akan datang, dengan nak pastikan supaya sekarang ni Angkasa akan bersama-sama koperasi untuk masuk era globalisasi dan juga digital. Jadi ini hasrat kita dan kita amat memerlukan sokongan daripada semua pihak, termasuk ahli dan juga pihak kerajaan, terutama sekali Yang Berhormat Datuk Seri Wan Juliadi sebagai Menteri yang bertanggungjawab mengenai koperasi. Baik, kita ingin ucapkan tahniah sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun Angkasa, dan kita harapkan semoga Angkasa terus menjadi pemacu kecemerlangan kepada ahli-ahli koperasi di luar sana. Baik, Datuk. InsyaAllah. Terima kasih atas perkongsian hari ini. Inilah Datuk Abdul Fattah Abdullah, Presiden Angkasa merangkap Presiden ASEAN Cooperative Organisation ACO. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Baik penonton, sekarang ini kita akan terus saja ke Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kita mengetahui perkembangan cuaca di seluruh negara, khususnya di bandar-bandar utama. Kita saksikan.